Saya kira satu laporan pemerhatian yang cukup bagus memberi satu sudut pandang yang sangat jelas kepada kita, terutamanya kepada kadang-kadang kita ni, macam saya tak ada motor. Saya bawa kereta je, kita tak nampak apa di sebalik tu. Betul. Jadi ini satu pemerhatian yang sangat bagus. Tanya ucapkan kepada wartawan yang buat laporan. Encik Badrul, bawa sampai ke Melaka ke? Itulah dia. Betul. Okay. Oh, patutlah. Jadi dengan beliau, dengan tinjauannya, kita dapat nampak ada ciri-ciri keselamatan bila kita tinggal infrastruktur untuk berteduh bagi penunggang motosikal. Adakah ia cukup 186? Tapi cukup atau tidak? Nombor dua, adakah ciri-ciri keselamatan dia cukup atau tidak? Baik. Bersama kita dipersilakan guest Profesor Dr. Kulantan K.C. Manif dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM dan juga Ikon Malaysia untuk Keselamatan Jalan Raya. Terima kasih Dr. Kulan. Terima kasih. Okay. Bersama kita. Doktor dah tengok tadi dari segi tinjauan yang dilakukan oleh wartawan MHI pada pagi ini. Nak tahu bagaimana? Sebab bila kita tengok tu, makin banyak konflik pula kita rasa. Itulah dia. Jadi mungkin kita biarkan Dr. Profesor menjawab dulu. Okay, apakah isi hati? I think the first thing, kita ucap terima kasih kepada pihak PLAS kerana menyediakan 186 tempat untuk berteduh. Okay? Itu satu yang pertama. Cuma kalau kita balik pada your point tadi, 186 ini perlulah selamat. Okay? Selamat dan cukup menarik untuk membolehkan penunggang motosikal untuk masuk dan rehat sementara. Okay, sehinggalah hujan dah berhenti dan barulah kita teruskan perjalanan. So itu yang pentinglah. Dan kepada operator-operator lain lebuh raya, sebaik mungkin juga menyediakan kemudahan ini, sebab kalau kita tahu di kalangan pengguna jalan raya kita ataupun pengguna lebuh raya kita, kita ada sebilangan besar pengguna motosikal, maka seharusnya keselamatan mereka juga menjadi tanggungjawab setiap operator. Okey. Apabila kita dah tahu keselamatan mereka tanggungjawab kita, semua aspek sepanjang perjalanan dia dalam sistem kita, kita perlu pastikan dia selamat. Termasuklah dari segi menyediakan tempat untuk berteduh semasa hujan. Tapi kebanyakan kita tengok, kadang-kadang kita melalui lebuh raya itu kan, ada juga penunggang-penunggang motosikal yang melalui lebuh raya itu. Mula keluar rumah, doktor, cerah. Cerah. Tengok ni cuaca hari ni. Cerah ni. Tengah-tengah sampai tengah jalan tu dah hujan lebat pula, doktor. Jadi nak pergi ke R&R mungkin lagi jauh lokasinya dan ambil keputusan sebab pun berbahaya juga kalau bawa motor tu dalam keadaan hujan lebat. Jadi mereka mengambil keputusan untuk berhenti di bawah jambatan. Jadi bagaimana sekiranya berlaku seperti mana yang kes yang berlaku baru-baru ini? Salah siapa? Okey. Dalam situasi tersebut, kesemua pilihan cukup berisiko. Teruskan perjalanan pun berisiko. Kalau diberhenti tepi jalan pun ada risiko. So, sebaik mungkin ialah sebelum memulakan perjalanan, kita perlu agak lebih kurang. Kalau kita dah tahu dah kemungkinan besar akan ada hujan, sebaik mungkin tidak memulakan perjalanan. Sebab kita kena ingat, semua pengguna motosikal berada di luar kenderaan. So, jika berlaku hujan, terus badan dia akan basah. Satu. Kedua ialah pemandangan dia dah akan drop. Betul. Okay. Dan terutamanya bagi mereka yang pakai cermin mata, lagi drop. Berbanding dengan jika mereka tanggalkan cermin mata mungkin lebih baik sikit. Tapi itulah bahaya dia. Tanggal pun tak nampak, pakai pun kurang. So sebab tu saya minta pengguna motosikal, risiko dia di dua-dua pilihan pun kita ada. So sebab tu untuk mengurangkan risiko dia ialah bagi sesiapa yang menyediakan kemudahan lebuh raya tersebut, mereka lah yang boleh membantu untuk mengurangkan risiko ini dengan menyediakan tempat berteduh. Satu. Kedua ialah saya minta pengguna motosikal untuk terus kurangkan kelajuan kenderaan mereka. Okey, kurangkan kelajuan untuk kurangkan risiko. Kita tak boleh elak risiko dah sekarang. Sebab dalam perjalanan seperti yang puan maklumkan, dalam perjalanan dah kurangkan risiko pengguna motosikal dengan kurangkan kelajuan. Dan pada masa yang sama, semua kenderaan lain yang menggunakan sistem sama ada jalan raya maupun lebuh raya, janji saja hujan, terus semua orang kurangkan kelajuan. Bukan motor je kita, betul? Kita penunggang motosikal dan juga pemandu kereta, ya? Ya, sebab kalau semua orang nak kurangkan kelajuan, andai kata bila kita nampak ada kecemasan di depan kita, kita ada peluang dari segi ruang dan juga masa. Reaksi, masa reaksi. So, ruang dan masa untuk kita elak kemalangan tersebut. Jadi dalam kes yang kita nampak di sini, di mana 3 penunggang motosikal telah kehilangan nyawa mereka kerana menunggu di bawah jambatan. Pertama sekali, untuk penunggang motosikal di luar sana, adakah dibenarkan untuk berhenti di sana? Sebab semakin hujan lebat, semakin banyak. Dan kadang-kadang dia termasuk dalam emergency lane kita, itu sangat berbahaya. Dan apabila berlaku kemalangan pula, sekarang salah siapa?
Okay. Ya, dia kalau kita lihat main carriageway ni, main carriageway untuk semua kenderaan bergerak. Tidak ada kenderaan yang sepatutnya berhenti. Okay. So apabila kita dah tahu itulah dia punya rules dia. So katakan saya tengah bawa kereta, saya tidak akan jangka akan ada kereta yang berhenti. So, saya akan bergerak seperti biasa. Sebab there is the free flow movement. Kan? So bila ada tiba-tiba ada mana-mana kenderaan yang berhenti, itu di luar jangkaan kami. Kan? So kalau waktu siang kita mudah nampak dan kita dapat elak satu. Kalau jalan dia kering, okey, juga akan membantu. Okey. Dan yang kita bimbang jika keadaan dia sebaliknya. Basah, pada waktu malam, contoh waktu malam, gelap, persekitaran gelap, okey, memang kita takkan nampak dia kecuali apabila kenderaan kita dah hampir dengan dia, sumber lampu daripada kenderaan kita dah meliputi kawasan tersebut, baru kita tahu ada motosikal. Banyak pula tu. Satu. Kedua, semasa saya bawa kereta, saya agak sukar untuk semua pemandu untuk menjangka kenderaan depan kita ni, kenderaan ni bergerak ke statik. Susah. Itu lagi satu. Ya, tahu. betul. Sebab jalan dia rata. Kalau jalan dia tak rata disebabkan movement kenderaan, kita tahu. Kan tak tahu. Okey. So kalau katakan contoh penunggang motosikal tu masih duduk atas motor di tepi, sukar untuk saya tahu kenderaan itu tak bergerak. Okay, kecuali lah motor tu saja yang ada sana, tapi penunggang dah bergerak. Barang mungkin at least boleh bantu saya tahu. Ni saya rasa ni motor tak bergerak ni. Okey, contoh. And then kedua, Ilyas, apabila jalan tersebut basah, bermaksud dia licin. Bila dia licin, dia hilang dia punya skid resistance. Ataupun kita kata dari segi rintangan untuk digelincir dah mula hilang. Kurang grip Kurang grip dia. Okey. So sebab tu kadang-kadang kita lihat jalan tu kadang-kadang kita nampak elok tapi terus dia orang akan pergi tarkan balik. Kenapa ditarkan balik? Sebab dia dah hilang dia punya resistance. So kita tarkan balik supaya dia kasar sedikit, supaya bila kenderaan bergerak dan bila kita brake, jalan tersebut dapat bantu untuk tahan. Tapi dalam masa hujan, bila jalan tersebut basah, akan ada drop dari segi skid resistance dia. Kan? Dan yang of course the main issue is kelajuan. Saya balik pada kelajuan. Kelajuan kita kena ingat pada jalan yang kering. Saya bawa 80 km per jam. Saya nampak motor tersebut berhenti. So bila saya dah nampak, saya tekan brake saya, kenderaan saya hanya mampu berhenti selepas 57 meter. Okey, 57 meter. Itu dengan andaian jalan itu kering. Tapi kalau jalan basah, saya memerlukan jarak yang lebih sikit daripada itu. So, inilah cabaran-cabaran dia. So, sebab itu saya minta selalu untuk semua pengguna motosikal, sebaik mungkin anda memakai jaket pemantul cahaya. Supaya dia akan bantu saya daripada jauh lagi saya dapat detect anda. Supaya bila saya tekan brake, saya dapat elak kemalangan. Itu yang paling penting saya minta. Andai kata jika tidak ada jaket pemantul cahaya, silalah gunakan pakaian cerah pada waktu malam. Dia juga boleh bantu. Doktor, cerah tu nanti orang kata cerah tu macam mana cerah? Kata baju putih tu cerah ke? Kuning langsat boleh ke? Macam mana? Tidak semesti putih. Apa saja warna lain yang cerah. Daripada jauh memang kita boleh nampak. Merah ke, kuning ke? Janji yang cerah. Jangan ambil yang gelap. Katakan dalam biru pun kita ada juga biru muda, kita ada juga biru gelap. Kan? Yang gelap semua jangan. Pada waktu malam. So setiap orang, memang kita ada pakaian warna cerah dengan warna gelap. So tidak akan menambahkan sebarang kos kalau kita lihat. Mungkin pada penjual-penjual motosikal, contohnya, kalau mereka juga boleh membantu dari segi aspek keselamatan, apa salahnya jika mereka boleh membekalkan satu jaket pemantul cahaya percuma semasa pembelian setiap motosikal. Itu juga satu idea yang sangat bernas sebenarnya. Kan? Kalau dapat bagi topik lidah. Betul. Sebab kadang-kadang ni penunggang motosikal lah, dia ada jaket tersendiri. Tapi mungkin kalau tak nak pakai sepanjang tu, bila macam doktor katakan, bila berisiko, kawasan berisiko macam dah mula gelap dan sebagainya, hujan dan sebagainya, itu yang sebab macam kemalangan itu kan berlaku kan subuh. Betul. Jadi waktu tu yang memerlukan keadaan seperti kalau tak bagi jaket tak cukup ranggi pun mungkin stiker pemantul cahaya pun jadilah kan. Jadi kita nampak dari jauh. Jadi apa yang saya dapat nampak daripada bingkisan kita tadilah 186 itu hanya plus highway sajalah. Operator yang lain okey kita letak tepi dahulu. Apa yang saya nampak ada yang kemudahannya lengkap, ada yang macam melepaskan batuk di tangga. Kenapa dia tak sekata?
Mungkin ulaskan. So ini permintaan kepada semua operator lebuh raya. Kita perlu pastikan kita selenggara ruang-ruang untuk motosikal sama seperti mana kita selenggara ruang untuk main carriageway. Termasuk juga bagi mereka yang menyediakan lorong motosikal. Betul. Saya ucapkan terima kasih kepada semua operator yang menyediakan lorong motosikal. Tapi lorong motosikal ni kalau dilihat, Malaysia merupakan negara pertama yang memperkenalkan lorong motosikal di dunia. Wow. First. Oh, I didn't know that. Sebab negara barat mereka tidak mempunyai bilangan motosikal yang banyak. Negara Asia saja kan. Betul. So bila kita memperkenalkan lorong motosikal, dia dapat mengurangkan angka kemalangan sebanyak 43%. Wow. Cukup satu intervensi yang cukup baik. So di sini dua permintaan. Bagi mereka yang belum memperkenalkan lagi lorong motosikal, sila perkenalkan. Bagi mereka yang dah perkenalkan, sila selenggara dengan baik supaya ia akan menarik semua pengguna motosikal untuk menggunakan lorong motosikal dengan selamat. Sebab niat dia kita buka lorong motosikal untuk selamat. Tapi tak boleh pula produk yang kita berikan kepada pengguna motosikal, produk tersebut sendiri yang mungkin boleh membawa risiko tambahan. Itu tidak. Dan kepada pengguna motosikal, apabila dah ada supply, sepatutnya kita menyahut supply tersebut dan menggunakan lorong motosikal. Dia very clear macam ni. Kemalangan ini akan berlaku apabila ada perbezaan kelajuan yang ketara di antara kenderaan-kenderaan yang menggunakan jalan tersebut. Atas dasar tersebutlah kita asingkan motosikal. Sebab kelajuan motosikal ni dia berbeza dengan kelajuan kereta dengan bas ke lori ke van. So semua yang mempunyai kelajuan yang rendah, mereka mempunyai risiko yang tinggi. So nak selamatkan mereka, kita asingkan mereka, letak di laluan mereka saja. So bila letak di laluan mereka saja, risiko mereka kurang sebab yang bersama mereka adalah juga pengguna motosikal. So itu konsep dia. Sebab atas dasar tersebutlah basikal tidak dibenarkan di lebuh raya sebab kelajuan dia rendah. Dan pejalan kaki tak dibenarkan sebab kelajuan dia rendah. Memang akan menambahkan risiko. So kalau semua pengguna motosikal tahu, apakah kelebihan lorong motosikal sebab dia akan mengurangkan risiko kita. So atas dasar tersebutlah saya harap mereka dapat bergerak kepada lorong motosikal. Tapi seperti yang tuan maklum, penyelenggaraan perlu kemas. Dan kalau macam doktor cakap tadi kan, perkenalkan, maksudnya perkenalkan tu mungkin selepas ni bila dah selanggar dengan baik dan sebagainya, ada satu lagi inisiatif bahawa macam kempen kepada penunggang motosikal untuk menggunakan laluan itu idea yang bernas kan? juga. Sebab benda-benda tu kadang-kadang kita tengok macam sekarang ni kan penunggang motosikal kan banyak golongan-golongan remaja dan sebagainya. Ini kita bercakap pasal motosikal, tapi bagaimana pula doktor? Dah lalang doktor kat sini kan. Pemandu kereta juga, sebab pengguna lebuh raya ni bukan saja motor tetapi kereta. Kan kadang-kadang ada segelintir yang mengenai macam motor ni, kalau kita bawa motor, bawa kereta, dia rasa motor ni, dia rasa macam mengacau. Dia ada skeptikal macam tu. Persepsi tu kita kena ubah. So, katakan kalau saya seorang pemandu kereta kan, so kita minta pengguna motosikal ialah kalau boleh berada di sebelah kiri. Kalau kita lihat sistem jalan kita, sebelah kanan ialah bagi kenderaan yang mempunyai kelajuan yang tinggi dan di sebelah kiri ialah bagi kenderaan yang mempunyai kelajuan yang rendah. Itu satu. So kalau kita guna kereta ke tak kisah apa pun, janji kalau kelajuan kita rendah berada di sebelah kiri. Bagi pengguna motosikal kita minta selalu berada di sebelah kiri, lebih selamat. Tapi macam mana pula dengan motor berkuasa tinggi? Itu satu lagi. Kalau nak kongsi dengan lane motosikal pun dia kata, dia yang kejar kita kat belakang. Kita dia takut. Lepas tu dia pergi lebuh raya pula. Mereka lah yang menjadi agak king on the road orang kita. Jadi mungkin pendapat Profesor, silakan. Bagi pengguna motosikal yang enjin besar, walaupun kenderaan anda mempunyai kemampuan untuk membawa dengan laju, tetapi anda juga harus mematuhi had kelajuan. Sebab apabila anda melepasi had kelajuan tersebut, anda bukan saja membahayakan diri sendiri, tapi disebabkan anda juga membahayakan orang lain yang berkongsi sistem jalan yang sama. Itu kita kena ingat. Sistem jalan tersebut dikongsi bersama dengan orang lain. Maka kita ada satu tanggungjawab untuk mematuhi peraturan tersebut. Kita tak boleh kata, tak apalah saya bawa laju, risiko saya tanggunglah. Tidak. Sebab interaksi dia berlaku dengan orang lain. Itu
Itu satu. Yang kedua ialah since anda bawa isu ini ialah kadang-kadang kita juga ada nampak ada yang kereta pun termasuk dalam saya ingat itu soalan dia tadi kan. So saya rasa mungkin bukan dengan sengaja. Ini pandangan saya. Mungkin bukan dengan sengaja. Ada satu kemungkinan ialah disebabkan kalau kita terlalu berharap kepada contoh Waze ataupun Google Map, okey, dan dia perlu satu skill tahu untuk membaca map tersebut. Okey, apabila dia kata belok dalam 30 minit atau dia kata turn left dengan keep left tu berbeza. Betul. Kan keep left bukan kata turn lagi kan. So itu perlu satu kemahiran. Yang kita bimbangnya takut dia terlalu ikut okey, dan silap tafsir dan termasuk dalam lane. Bila dah masuk dalam motosikal susah nak keluar. Okey. Itu yang benar. Cabaran. Jadi kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Kulantayan K. Simani dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Teruskan dengan usaha anda untuk membantu rakyat Malaysia membawa dengan lebih selamat. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak doktor di atas perkongsian ini. Moga banyak manfaat kita dapat. Bawa motor ke, bawa kereta ke, selagi anda adalah pengguna lebuh raya, jadi perlu peka apa yang disampaikan oleh doktor tadi. Dan memang serius, tapi tengah saya gelak kecil sikit sebab memang saya pernah nampak orang masuk dalam lane motosikal. Macam mana dengan kereta besar dia. Tengoklah siapa yang baca mes tu. Misi perempuan, misi perempuan. Saya tak cakap.